Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Zubli Zanordin dalam Detik 12. Pejabat Menteri Besar menubuhkan pasukan kerja khas bagi menyelesaikan isu kamera pengintipan yang ditemui tersorok di belakang tabir pejabatnya 10 Ogos lalu. Mengumumkan demikian semalam, Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim menyatakan pejabatnya akan bekerjasama dengan polis untuk membantu siasatan seterusnya menyelesaikan misteri di sebalik kewujudan kamera berkenaan. Saya sudah berbincang dengan Ketua Polis Negeri Selangor, Datuk Khalid, yang dia akan juga akan memberikan ataupun memperuntukkan pegawai-pegawai yang bekerja dengan task force kita untuk mencari jalan penyelesaian. Katanya lagi, tindakan ini bukan sahaja bertujuan mencari dalang perbuatan ini, tetapi juga mencari penyelesaian dari segi keselamatan pejabat Menteri Besar yang seolah-olah mudah diceroboh. Bukan saja kita mencari siapa yang melakukannya, tetapi penyelesaian dari segi security administration ataupun pentadbiran security di Pejabat Menteri Besar. Mengenai perkembangan siasatan setakat ini, Khalid berkata rakaman kamera litar tertutup atau CCTV dan log keluar masuk pejabatnya masih diteliti dan beliau berharap penglibatan polis dapat mempercepatkan proses siasatan. They are reviewing the CCTV, they are reviewing the timetable of entry, they are reviewing quite a number of other things. Maksudnya Tan Sri dah buat report polis lah? Kita ambil pendirian mengadakan perbincangan dengan polis untuk bersama-sama dengan pihak polis membuat kajian. Ya. Jadi bukan report polis tapi membuat kajian dengan polis. Jadi kalau ada apa kita terus buat keputusan. Dalam pada itu, Kerajaan Selangor berharap Jabatan Agama Islam Selangor atau JAIS membantu menyebarkan mesej anti-zina dalam program anjuran mereka, termasuk menyelitkannya dalam khutbah Jumaat bagi mendidik golongan belia. Sebagai jabatan agama, kata pengerusi Jawatankuasa Tetap Pendidikan, Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Modal Insan Negeri, Dr. Halimah Ali, JAIS harus melakukan sedaya upaya mereka dan menggunakan segenap saluran bagi memastikan program anti-zina berkesan sekaligus menghindar gejala buang bayi. Akhir-akhir ini, bermacam-macam cadangan pelik muncul bagi membenteras masalah buang bayi yang menjadi-jadi termasuk membina sekolah untuk pelajar hamil yang disarankan Kerajaan Melaka. Namun, idea itu tidak menjurus masalah pokok, iaitu perlakuan zina yang berleluasa di kalangan golongan belia. Berlainan dengan Kerajaan Selangor yang mahu perbuatan terkutuk itu dibenteras terlebih dahulu melalui apa jua saluran. Ini termasuklah membawa mesej anti-zina ke dalam teks khutbah Jumaat. Dalam meminta kepada Jabatan Agama Islam Selangor untuk menyelitkan kempen anti-zina kita ini, intisari kempen anti-zina kita dalam khutbah-khutbah Jumaat, insya-Allah, supaya follow up, follow through untuk mendidik rakyat itu sendiri dan mencegah remaja belia kita daripada terjerumus ke dalam lembah maksiat ini. Insya-Allah boleh kita jayakan di seluruh Selangor. Pelancaran kempen anti-zina disempurnakan Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim yang turut disertai JAIS, pihak berkuasa tempatan dan 25 badan bukan kerajaan. Pada malam pelancaran kempen, agensi berkenaan mengunjungi lokasi yang dikenal pasti sebagai tempat belia membuang masa melepak selain terlibat dalam gejala sosial lain yang bersifat negatif. Dan malam itu juga kita telah melancarkan kempen anti-zina oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor dan 25 NGO telah bersama dengan Jabatan Agama Islam Selangor, penguatkuasa PBT untuk pergi ke hotspot untuk mendidik remaja-remaja belia kita supaya mereka menghindarkan diri mereka daripada gejala sosial. Terdahulu, Kerajaan Selangor melancarkan program sambutan kemerdekaan dan penghayatan Ramadan GEMS 2010 bagi menghimpunkan remaja dalam satu program sempena sambutan Hari Kemerdekaan.
Program ini mencatat kehadiran luar biasa hingga mencecah antara 20,000 ke 25,000 peserta, kebanyakan golongan belia. Program Semarak James 2010 iaitu singkatan bagi sambutan kemerdekaan dan penghayatan Ramadan yang telah dianjurkan di bawah Jabatan Kuasa Tetap Pembangunan Modal Insan, khususnya unit gejala sosial, telah alhamdulillah mencatatkan satu pencapaian yang agak luar biasa di mana kita menyediakan 15,000 bendera kecil dan semut tak cukup juga. Jadi kita menjangkakan pada hari itu daripada count heads kita mungkin 20 to 25,000 hadir bersama-sama pada hari itu. Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad hairan mengapa Datuk Seri Hishamuddin Hussein sehingga kini tidak membalas surat yang dikirimkannya berkaitan isu mangsa tembakan polis Aminur Rashid Hamzah. Timbalan Pesuruhjaya PAS Selangor itu terkilan kerana tindakan Menteri Dalam Negeri itu menggambarkan beliau mengabaikan isu yang membangkitkan kemarahan masyarakat Melayu. Ia juga menunjukkan Hishamuddin tidak mempeduli kesedihan sebuah keluarga khusus ibu mangsa yang tercari-cari jawapan kepada tragedi anaknya menjelang sambutan Aidilfitri. Norsia Ahmad, ibu Aminul Rashid sejak lebih 3 bulan lalu meminta polis dan Kementerian Dalam Negeri merungkai kejadian sebenar kes kematian anaknya. Aminul Rashid mati ditembak polis berhampiran rumahnya di Jalan Tarian 11 Palang 2, Seksyen 11 pada April lalu. Seorang anggota polis, Jenain Subi, sudah dituduh menembak Aminul Rashid Mei lalu, tetapi persoalannya timbul mengapa hanya seorang sahaja diheret ke mahkamah. I have written to Hishamuddin. I have written to Hishamuddin asking for nak jumpa dengan dia bersama dengan mak Aminur Rashid. Saya dah tulis dan saya dah hantar melalui registered mail. Saya dah hantar melalui registered mail. Ni slip dia, sender punya posting slip. It was sent on bila ni 13 hari bulan Ogos. Sekarang ni dah 29, dia 31. Ya Rabbi, 1 hari bulan September. No response. No response. So sekali lagi lah saya nak sebutkan, dia sanggup bertemu dengan golongan tunjuk perasaan demonstrasi kepala lembu immediately after the event. Immediately after the event, dia jumpa. Ni saya dah tulis, dah lebih daripada 2 minggu, masih no response whatsoever. Sikap sepupu Perdana Menteri itu membawa kesimpulan betapa UMNO tidak mempeduli nasib orang Melayu Islam yang kesedihan ketika diambang hari Lebaran. Naib Presiden UMNO itu hanya cepat bertindak, termasuk menemui penunjuk demonstrasi kepala lembu yang sebahagiannya ahli parti tetapi tidak mengulangi sikap sama dalam isu kematian Aminul Rashid.